4 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,465 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Juga menyertai sidang media di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, Yang Berhormat Penerangkaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Bubakar bin Haji Apong, Menteri Haluan Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Daripada jumlah tersebut, 3 adalah kes tempatan, manakala 1 adalah kes import. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 2,675 jumlah ujian makmal yang dijalankan dalam tempoh 24 jam. Oleh itu, kadar kes positif sebanyak 0.1%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan, tidak ada kes dalam kategori 4 yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. Dan 1 kes masih dalam kategori 5 yang mana memerlukan bantuan mesin pernafasan dan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO di unit rawatan intensif. 1 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,265 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 100 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 2.7%. Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 28 Disember 2021. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin ialah 94.5%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 93.2%. Manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 17.9%. Bagi segatan pergerakan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 5 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 4 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, pada sidang media yang sama menjelaskan merujuk kenyataan media Jabatan Perdana Menteri pada hari Rabu 22 Disember, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 memaklumkan mengenai sukat-sukat tambahan pada garis panduan bagi perjalanan keluar dan masuk negara semasa fasa awal endemik. Mengambil kira keadaan COVID-19 pada masa sekarang, khususnya peningkatan kes-kes di beberapa buah negara dan ancaman varian Omicron, Jabatan Kuasa Pandu COVID-19 memutuskan untuk mengeluarkan semua negara buat sementara waktu daripada senarai Travel Green List yang telah diperkenankan sebelum ini. Oleh itu, tidak ada negara yang diletakkan di dalam Travel Green List yang akan bermula pada 1 hari bulan Januari 2022. Sebelum membuat perjalanan masuk ke negara Brunei Darussalam, setiap individu adalah dipersyaratkan untuk menjalani ujian RT-PCR dalam tempoh 48 jam sebelum berlepas dari negara asal tanpa memerlukan ujian ART ataupun Antigen Rapid Test. Setiap individu juga adalah dikehendaki untuk menjalani pengasingan diri mandatory di hotel-hotel yang dibenarkan sahaja. Setiap perjalanan masuk adalah dikehendaki untuk menjalani ujian ART sebaik sahaja tiba di negara ini dan juga menjalani ujian RT-PCR pada hari ke-5 selepas tiba di Kompleks Sukan Hospital Ripas. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga memaklumkan perjalanan keluar negara yang mustahak adalah dibenarkan bagi rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam
yang menerima 2 dos vaksinasi COVID-19 dalam tempoh 14 hari hingga 3 bulan dan bukan lagi 6 bulan sebelum berlepas atau yang menerima dos penggalak. Warga negara asing yang berhasrat untuk membuat perjalanan masuk ke negara Brunei Darussalam atas sebab-sebab mustahak adalah masih diperlukan untuk mendapatkan kebenaran entry travel pass. Manakala bagi rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berhasrat untuk membuat perjalanan ke luar negeri atas urusan mustahak adalah dikehendaki untuk mendapatkan kebenaran exit travel approval. Garis panduan dan borang-borang permohonan atas talian boleh didapati di laman sesawang Jabatan Perdana Menteri. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 dari masa ke semasa. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi talian 120 atau email kepada travelapplication@jpm.gov.bn bagi perjalanan ke luar negeri dan info-entry-travel@immigration.gov.bn bagi permohonan entry travel pass. Had kapasiti ditempatkan kerja pada masa ini masih 75%. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan perkara itu apabila menjawab soalan yang diajukan berkaitan dengan ibu bapa atau penjaga yang bekerja apabila sekolah dibuka semula tahun depan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amelio bin Abdullah seterusnya menjelaskan pihak berkenaan boleh membuat pertimbangan untuk ibu bapa berkejaya yang menjaga anak-anak di rumah dengan melakukan kerja dari rumah atau work from home. Ini memandangkan peratus kapasiti di tempat kerja 75% sehingga 14 Januari 2022. Isu-isu keselamatan dan pertahanan yang meluas serta isu-isu berkepentingan bersama terutama mengenai penandatanganan memorandum kerjasama dalam bidang kerjasama dan pertukaran pertahanan dalam masa terdekat antara yang dibincangkan semasa perjumpaan secara dalam talian antara Menteri Pertahanan kedua dan Menteri Pertahanan Jepun. Perjumpaan tersebut adalah yang kedua pada tahun ini. Semasa perjumpaan Yang Berhormat Pendatu Lalan Raja Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof dan Tuan Yang Terutama Kishi Nobuo menzahirkan rasa puas hati terhadap hubungan pertahanan yang baik dan mesra antara kedua-dua buah negara dan mengesahkan semula komitmen untuk memperkukuhkan lagi hubungan pertahanan dua hala. Yang Berhormat juga menyampaikan penghargaan atas usaha dan kerjasama Jepun dalam sentiasa memastikan keselamatan dan kestabilan serantau terutama dalam menangani penularan wabak COVID-19. Sementara Menteri Pertahanan Jepun menyambut baik inisiatif infrastruktur perhubungan langsung ASEAN ADI negara Brunei Darussalam di bawah rangka kerja mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM dan seterusnya menyokong inisiatif berkenaan. Pengambilan pertama program Quranic Journey, Quranic Mates atau Majlis Penghargaan Bakal Pembimbing Al-Quran Universiti Brunei Darussalam UBD berakhir dengan majlis penghargaan. Program selama 3 bulan itu disertai 37 peserta yang terdiri daripada mahasiswa UBD. Sepanjang program yang bermula pada 19 September 2021 itu, para peserta mengikuti bengkel tajwid dan bengkel komunikasi merupakan inisiatif ke arah melatih bakal pembimbing Al-Quran dalam kalangan pelajar seterusnya menampung kekurangan para pembimbing yang dihadapi saban tahun pembacaan Al-Quran. Program dianjurkan bersama Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat UKKM, bahagian Haliwal Pelajar dan Alumni Eksekutif Keagamaan dan Kerohanian EKK Alumni UBD. Mungkin tidak ramai yang tahu aktiviti menanam tumbuh-tumbuhan atau pohon hiasan boleh menjadi terapi minda. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya, Adrian Faizal Samad ada laporannya.
penularan jangkitan COVID-19 menjadi titik mula bagi Awang Muhammad Zulfadli bin Haji Mahbub dari Kampung Batu Apoi Temburong berjinak-jinak dalam penanaman tumbuh-tumbuhan atau pokok hiasan. Walaupun baru menceburi bidang tersebut hampir 2 tahun lalu, namun beliau sudah memiliki lebih 100 tanaman daun. Anak tempatan berusia 38 tahun ini mengakui banyak mempelajari kaedah penanaman melalui laman media sosial dan internet. Mendapat tips-tips penjagaan itu memanglah dari sharing ideas lah, berkongsi pengalaman bersama kawan-kawan yang juga memelihara tumbuh-tumbuhan ya. Dan ada juga dari social media macam YouTube apa tu kan. Yang penting kita ni mesti rajin lah mencari buat research atulah. Meskipun pada awalnya aktiviti menanam tumbuh-tumbuhan hanya untuk mengisi masa lapang, kini ia menjadi hobi yang menyeronokkan. Aktiviti tersebut juga katanya menjadi terapi minda. Kesian juga kan, so macam dorang kan ngambil ideas, pengalaman, macam kan mau melihat macam mana penjagaan itu. Dari mostly-nya daripada KB, dari Tutong, dari Bandar Seri Begawan semua, Temburong, apatah lagi kan, dengan adanya Lecos Seperti Jawa ni, orang melawat atau kemari kan, so ya indirectly kita ni mengeratkan silaturahim lah sesama sendiri. Dengan tanaman tumbuhan hijau di sekeliling rumah, ia membolehkan penghuninya menghirup udara yang lebih segar dan bersih setiap hari. Kawasan rumah juga akan kelihatan indah dan bersih. Adrian Fazul Samad untuk Berita RTB. Doa, tawakal dan fokus adalah kunci kejayaan perusahaan Grab Dobby untuk terus kekal bertahan dalam bidang kesahawanan. Untuk menjalankan sesuatu perniagaan bukanlah sesuatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan tanpa ada usaha, kesabaran dan semangat yang jitu. Perusahaan Grab Dobby beroperasi apabila permintaan terhadap perkhidmatan Dobby mula meningkat dan memandangkan trend perkhidmatan tersebut baru berkembang di negara ini dan memberi pilihan kepada para pengguna untuk menguruskan kerja rumah dengan lebih teratur dan jimat masa. Hence, with the concept of pickup and delivery. Hence, the word Grab is quite catchy and for everyone's convenient. Sementara Ketua Operasi Perusahaan Grab Dobby menyarankan belia-belia di negara ini untuk berani berkecimpung dalam bidang keusahawanan bagi menjana ekonomi negara dan juga diri sendiri. Bagi belia-belia petani adalah dinasihatkan supaya mereka menupuk rasa minat menjadi pengusahawan. Jadi jangan takut untuk gagal kerana permulaan orang yang berjaya ni perlu gagal dahulu dan berjaya selepasnya. Operasi peralihan memasuki hari ke-40 semalam. Ketika negara masih berada dalam fasa awal endemik, penguatkuasaan melalui operasi peralihan akan terus sentiasa dipantau dengan penuh komited. Di sebalik keputusan kerajaan dalam memberikan kelonggaran terhadap sekatan pergerakan, masyarakat perlu sentiasa beringat dan berwaspada agar tidak membiarkan pengawasan sendiri diabaikan tanpa mengira masa dan tempat. Pematuhan terhadap prosedur operasi perlu menjadi keutamaan semua lapisan masyarakat di negara ini. Semua lapisan masyarakat juga diseru untuk sentiasa patuh kepada saranan yang dikeluarkan oleh kerajaan dalam sama-sama memastikan negara bebas daripada wabak COVID-19. Pengundian pasukan-pasukan bagi peringkat kumpulan dalam kejohanan AFF bawah 23 tahun telah dibuat hari ini di Singapura dalam satu majlis pengundian rasmi. Negara penganjur Kemboja berada dalam kumpulan A bersama Timor Leste, Filipina dan negara Brunei Darussalam. Kumpulan B pula dilengkapi oleh Indonesia, Malaysia, Myanmar dan Laos, manakala Thailand, Vietnam dan Singapura berada dalam kumpulan C. Kejohanan AFF bawah 23 tahun 2022 dijadual berlangsung di Kemboja bermula 14 hingga 26 Februari 2022 dan setiap perlawanan akan diadakan di Stadium Morodok Tekno dan Stadium Prince. Jadual-jadual perlawanan akan diumumkan kemudian. Pengundian dibuat oleh Major General Keith Sameth, Presiden AFF dan Datuk Seri Francisco Kalbuadile, Naib Presiden AFF.